Kita mulakan surah Fatir, mula daripada ayat 32 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh catatkan makna. Summa, kemudian, Aurasna, telah kami wariskan Al-Kitaba, akan kitab, Alladzina, kepada orang-orang yang Istofaina, telah kami pilih, min, daripada ibadina, hamba-hamba kami. Faminhum, maka di antara mereka, zalimun, ada orang yang menzalimi, linafsihi, bagi dirinya. Wa minhum, dan di antara mereka, muktasidun, ada yang cermat. Wa minhum, dan di antara mereka, sabiku, yang terdahulu, bil khairat, dengan beberapa kebaikan. Biiznillah, dengan izin Allah. Zalika, itu, huwa, dia, al-fadlu, kurnia, al-kabir, yang amat besar. Semak ayat 32. Kemudian telah kami wariskan akan kitab kepada orang-orang yang telah kami pilih di antara hamba-hamba kami. Maka di antara mereka ada orang yang menzalimi bagi dirinya, dan di antara mereka ada yang cermat, dan di antara mereka yang terdahulu dengan kebaikan-kebaikan, dengan beberapa kebaikan, dengan izin Allah. Itu dia kurnia yang amat besar. Baik, semak semula. Summa awrasnal kitaballadzina astafaina min ibadina. Kemudian telah kami wariskan akan kitab, yakni kitab ni Al-Quran ya. Al tu al-ma'rifah, alif lam ma'rifah. Jadi yang dimasukkan ya Al-Quran. Kepada orang-orang yang telah kami pilih di antara hamba-hamba kami. Mereka ialah umat-umat Nabi SAW. Ya. Faminhum zalimun li nafsi. Ya, maka di antara mereka yang mewarisi kitab ini, ada yang menzalimi bagi dirinya. Yakni
dengan mengurangkan dalam beramal dengannya. Ya. Mengurangkan beramal ya dengan kitab itu. Wa minhum muqtasidun, maka di antara mereka pula ada orang yang cermat. Yang ini cermat, ia beramal dengannya, ya, dan ya menjaga waktu-waktunya. Jadi di antara mereka ni ada yang cermat, ya, cermat atau yang pertengahan, ya, artinya yang pertengahan ni yang beramal. Ya. Yang tadi ya, menzalimi dirinya itu mengurangkan amal. Ini yang muqtasidun ni yang banyak beramal, ya, mengikut ya, waktu-waktu yang diperintahkan. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka yang terdahulu dengan beberapa kebaikan, yakni ya mereka mendahului atau mengejar perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan, seperti ya menghadiri majlis ilmu atau ta'lim, ya, dan ya mencari jalan petunjuk untuk beramal. Jadi apa-apa yang membawa kepada kebaikan dan menambahkan keimanan, ya, maka dia pun terdahulu ke situ atau mengejar ke situ. Ya, biiznillah, mana dengan izin Allah. Zalika wal fadlul kabir. Itu dia, ya, kurnia yang amat besar. Maksudnya, yang tidak baiknya yang pertamalah. Ya, dia ada 3 golongan. Golongan yang pertama ni zalimun li nafsi. Zalimun li nafsi ni yang tak baiklah. Mana menzalimi dirinya dengan mengurangkan beramal atau tidak beramal. Yang kedua tu pertengahan. Ya. Tidaklah seperti yang pertama. Yang ketiga ni dia pun lagi baik, sebab dia suka mengejar, mendahului apa-apa kebaikan yang boleh menambahkan iman dan menambahkan pahala di sisi Allah. Ya. Jadi ya, itu 3 golongan umat Nabi yang diwariskan kitab. Diwariskan kitab Quran. Ya. Setengahnya tidak. Apa yang pertama ni dikira seperti tak mengindahkan langsung Al-Quran dan tidak mengindahkan apa yang disaran Quran. Yang kedua, dia cermat sedikit, ya, mengambil tahu. Yang ketiga tu lebih-lebih, ya, lebih-lebih dalam mengejar kebaikan. Itu yang baik, ya. Baik, tengok kedudukan, ya, kedudukan ayat di sini, yaitu ya kedudukan aurasna. Ya. Aurasna ni adalah fi'il madi. Ya, dia punya mufradnya sampai sa saja. Aurasa. Aurasa ni setimbang dengan af'ala, ya. Af'ala yuf'ilu. Jadi kalau aurasa mudhari'nya apa dia? Yurisu. Aurasa yurisu. Ya. Dia punya amarnya, ya, aris, nahinya la turis, ya, la turis. Itu amarnya. Kedudukan-kedudukan seperti ini adalah kedudukan yang senang kita nak mengingatkan nahu. Ya, contohnya aurasnal kitabah, susunan yang cantik. Maknanya telah mewariskan kami. Jadi telah mewariskan tu aurasa, auras. Ya, auras tu ya fi'il madi. Kemudian na tu fa'il dia. Sebab na tu kami tu iaitu Allah.
Ya, apa yang diwariskan? Ya, al-kitabah, kitab. Itu dah maf'ul bih. Ya, kesusunan macam ni senang. Ya, kita tahu mana fi'il, mana fa'il, mana maf'ul. Dia sudah tersusun. Ya. Jadi auras ya fi'il madi. Ya. Fi'il madi, na tu fa'il, al-kitabatu maf'ulun bih. Mansub bil fathah. Ya. Mansub bil fathah. Kemudian ya, kedudukan ya, famin home contohnya. Famin home biasa macam ni, min di sini disebut min li tabi'in. Li tabi'in di mana sebahagian atau di antara. Famin home zalimun. Jadi terjemahkan maka di antara. Macam tu. Maka di antara mereka. Jadi bukan semua. Maka di antara mereka ada yang menzalimi. Macam tu terjemahan dia. Ya. Maka di antara mereka ada yang menzalimi bagi dirinya. Itu disebut min macam ni, min litabi'in. Sebahagian. Ya. Sama depannya pun sama juga. Wa minhum ya, muktasidun. Dan di antara mereka ya, ada yang cermat atau pertengahan. Min di sini min litabi'in. Terjemahkan di antara. Dan begitu juga wa minhum sabiqun pun macam tu juga. Ya. Bil khairats. Ini jamak taksir ya. Jamak taksir lah. Jamak muannas salim. Ya, tandanya ialah alif ta. Baik, kita jumpa perkataan zalimun, sabiqun, muktasidun. Okey. Cuba perhatikan zalimun. Zalimun ni menunjukkan seorang. Ini namanya isimnya isim fa'il. Ya, zalimun. Kalau jamak, zalimuna. Zalimuna. Ini seorang zalimun. Ya, mufrad. Jamaknya zalimuna. Sama dengan sabikun depan dia. Sabikun sama dengan zalimun. Timbangan atau wazannya sama. Kalau jamak, tambah wanun. Sabikuna. Ya. Ini mufrad. Sabikun. Kemudian muktasidun pun sama. Muktasidun. Kalau jamaknya, muktasiduna. Tambah wanun. Baik, sekarang saya nak tanya. Kenapa zalimun, ya, sabikun sama, muktasidun kenapa dia ada mim? Yang atas tu, ya, zalimun dengan sabikun ni, dia tak ada mim. Dia panjang. Sabi, zalim. Ya. Ni muktasidun pun isim fa'il. Kenapa guna mim? Cuba terangkan, buka mic kalau nak bercakap. Apa bezanya? Zalimun dengan sabikun sama. Tapi yang tak, kenapa muktasidun guna mim? Apa bezanya? Bukan tu. Maksudnya timbangan dia, zalimun isim fa'il, sabikun isim fa'il, timbangan yang sama. Tapi muktasidun kenapa guna mim? Tak ada qasidun. Ya. Betul-betul. Sebabnya muktasidun ni fi'ilnya 4 huruf. Ya, bila 4 huruf dia tidak bertimbang sabikun macam ni, tak. Dia gunakan mim. Jadi contohnya sekarang muktasidun artinya dia berasal daripada 4 huruf. Ya. Mana? Muktasidun ni daripada 4 ke 5 ke 6 semua gunakan mim. Tapi di sini 5 huruf lah. Ada ta tu. 5 huruf. Iktasoda. Iktasoda 5 huruf.
Boleh disebut tadi jawapannya sebab lebih daripada 4 huruf. Macam tu. Itu jawapan yang betul. Kenapa digunakan mim? Sebab lebih daripada 4 huruf. 3 huruf, ialah. Sebab lebih daripada 3 huruf, 4, 5, 6. Macam tu. 4 huruf guna mim, 5, 6 pun guna mim. Yang tak boleh guna mim yang 3 saja. Jadi macam zalimun dengan sabikun, ni artinya dia berasal daripada 3 huruf. Zolama, sabako. Maknanya dia guna 3 huruf. Tapi kalau muktasidun ni sebab ada ta dia, muktasidun, dia dah 5. 5-nya macam mana? Awalnya alif. Iktasoda. Alif. Iktasoda madinya. Iktasoda, kalau kita nak jadikan fi'il amar, iktasid. Iktasoda, iktasid. Macam tu. Itu fi'il nahi dia. Ambil daripada madinya saja. Baik 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Kalau nak ambil, nak jadikan fi'il amar, tengok pada madinya saja. Kalau madinya pada atas, kita kebawakan. Contohnya, iktasoda. Dia punya tengah tu semua pada atas kan. Iktasoda. Jadi kalau nak jadikan fi'il amar, mak kebawakan. Iktasid. Iktasid. Alif kop, tasod dal. Iktasid. Kalau nahinya, la taktasid. La taktasid. Macam tu. Iktasoda, mudhari'nya yaktasidu, amarnya iktasid, nahi la taktasid. Isim fa'ilnya muktasidun. Isim maf'ulnya naikkan atas baris, muktasodun. Muktasodun. Naikkan baris atas. Kalau muktasidun mana yang cermat, muktasodun yang dicermatkan. Yang dicermatkan. Senang, perubahan baris saja. Muktasi ke bawah, muktaso. Kan? Muktasidun jadi muktasodun. Muktasodun. Muktasidun, muktasodun. Baik, kita teruskan lagi ayat yang selanjutnya, iaitu ayat yang ke-32, 33 ya, 33. Jannatun. Jannatu adnin. Jannatu ni kebun-kebun syurga. Adnin. Adnin. Kebun-kebun syurga adnin. Dalam bracket kekal. Yadkhulunaha, mereka masuk akannya. Mereka masuk akannya. Yuhau launa, mereka dihiasi. Piha, di dalamnya. Min, daripada. Asawiro, gelang-gelang. Min zahab, daripada emas. Walu'lu, dan mutiara. Walibasuhum, dan pakaian mereka. Fiha, di dalamnya.
harirun, sutera halus. Saya ulang. Kebun-kebun syurga Adnin, mereka masuk akannya. Mereka dihiasi di dalamnya daripada gelang-gelang daripada emas dan mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya sutera halus. Baik, saya mak semula. Jannatu adnin yadkhulunaha. Kebun-kebun syurga Adnin. Kebun-kebun syurga Adnin. Mana syurga yang namanya Adnin. Mereka masuk akannya, masuk ke syurga itu. Yuhaulawna fiha min asawira min zahab wa lu'lu'. Mereka dihiasi di dalamnya daripada gelang-gelang daripada emas, walu'lu' dan mutiara. Maknanya ahli syurga ni kalau tak pakai gelang, tak sah. Kalau tak pakai gelang pun tak lengkap. Jadi ahli syurga ni dihiasi. Mana adalah yang menghiaskan nanti. Macam ibarat pemaisuri, ada tukang hias dia. Macam itulah. Jadi dihiasi besok dengan emas-emas, gelang-gelang emas dan juga mutiara. Kemudian apa dia lah? Walibasum fiha harir. Dan pakaian mereka di dalamnya harir. Hari ini sutera halus. Dan lain ayat menerangkan pakaian hijau. Jadi menunjukkan sutera itu berwarna hijau. Jadi ahli syurga ni dengan pakaian seragam. Pakaian seragam tu hijau. Tak ada yang nak dicemburukan. Semua pakai hijau. Semua pakaiannya sutera. Kalau di dunia ni bukan senang nak memakai pakaian sutera. Kerana ia terdiri daripada barangan yang berharga mahal bagi mereka yang berkemampuan. Dan penjagaannya juga tak seperti pakaian-pakaian biasa. Jadi di syurga besok Allah memberitahu itulah pakaian ahli syurga. Kalau di dunia wanita-wanita tak suka pakai gelang, kat sana kalau tak pakai gelang macam tak lengkap. Jadi kena pakai gelang juga. Begitu juga kalau tak pernah pakai mutiara, kat sana dengan memakai mutiara tu baru ahli syurga. Lengkapnya ahli syurga macam tu. Itu maknanya macam pakaian resmi. Pakaian resmi ahli syurga besok. Kalau kat dunia dapat rasa satu gelang, mungkin kat sana boleh pakai gelang sampai lengan kalau nak. Macam itulah keistimewaan di jannah, di syurga. Kita tak berhias, ada orang yang hiaskan kita. Itu istimewa surga ni. Baik, kita semak semula. Ya ada jannat. Jannat ni jamak apa ni? Cuba terangkan. Jannat. Jamak muannas salim. Asawira. Jamak muannas, jamak taksir, bukan muannas. Jamak taksir. Asawira. Baik, kita ada jumpa perkataan fi'il di sini. Iaitu yadkhuluna. Yadkhuluna ila fi'il mudhari. Mereka masuk. Macam mana nak tahu dia fi'il amar? Kaedah-kaedah yang lalu-lalu yang kita dah pelajari. Kalau nak jadikan fi'il amar, apa bunyinya? Matikan lam bunyi apa?
Khul. Awalnya dal tambah alif. Okey. Jadi bunyinya udkhul. Tu ya, udkhul. Udkhul. Okey, lamar. Udkhul. Kalau nahi la tadkhul. Madinya dakhala. Ini ayat kalimah-kalimah yang biasa berulang-ulang, biarlah kita biasakan juga supaya tak keliru ya. Dakhala mudhari'nya yadkhulu, amar udkhul, nahi la tadkhul. Kalau isim fa'il tahu tak apa isim fa'ilnya? Kalau isim fa'il. Dakhilun. Macam zalimun. Macam tu. Zalimun. Jadi dakhilun. Ya. Dal alif. Sebab tiga huruf ni, dia punya isim fa'ilnya kita kena mulakan dengan harakat panjang. Da macam tu. Da macam tadi zalimun. Macam tu ya. Jadi dakhilun. Yang masuk maknanya. Yang masuk. Kalau tiga huruf, isim maf'ulnya dia tak sama dengan yang 4 huruf. 4 huruf kita tukar baris. Yang tiga huruf dia mesti berbunyi madkhulun. Cuba sebut. Madkhulun. Madkhulun tu mana isim maf'ul yang dimasukkan. Untuk tiga huruf timbangan dia sama dengan bunyi maf'ulun. Ejaan maf'ulun macam mana? Mim fa ain waw lam. Mim fa ain waw lam bunyinya maf'ulun. Jadi kalau tiga huruf dia mesti nak bunyi sama dengan nak apa? Wazan dia sama dengan maf'ulun. Maf'ulun. Jadi kalau dakhala madkhulun. Ada waw. Sama dengan maf'ulun tadi ada waw. Maf'ulun. Kalau dakhala madkhulun. Ini khas untuk tiga huruf saja, madkhulun, maf'ulun. Kalau yang 4 huruf tadi guna mim. Ya. Tukar baris. Okey. Cuba ulang balik. Madi dakhala. Mudhari' yadkhulu, amar udkhul, nahi la tadkhul, isim fa'il dakhilun, isim maf'ul madkhulun. Macam tu. Madkhulun. Itu isim maf'ul. Ya. Itu wazan yang biasa kita jumpa pada kalimah dakhala. Ya. Okey, kita sambung dulu ayat yang ke-34 pula. Qalu telah berkata mereka. Qalu telah berkata mereka. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allazi yang azhaba telah menghilangkan ia anna dari kami al-hazan telah menghilangkan dari kami al-hazana akan duka cita. Inna bahawasanya Rabbana Tuhan kami
La ghafurun, sungguh amat pengampun. Syakur, lagi amat menerima syukur. Lagi amat menerima syukur. Semak semula. Dan telah berkata mereka, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan ia dari kami akan duka cita. Bahawasanya Tuhan kami sungguh amat pengampun, lagi amat menerima syukur. Baik. Ini adalah ucapan ahli syurga. Ya, ahli syurga memuji Allah. Ya, kerana apa? Ya, Allah telah menghilangkan dia daripada duka cita. Sebab di syurga itu ia penuh dengan keriangan. Tak ada rasa duka cita yang dialami oleh ya ahli-ahli neraka. Inna rabbana laghafurun syakur. Bahawasanya Tuhan kami sungguh amat pengampun, lagi menerima syukur. Mana orang yang taat kepadanya, ya Allah terima kesyukurannya. Ya, itu maknanya ya Allah menerima syukur kepada yang taat kepadanya. Baik. Di sini ada perkataan satu, azhaba. Azhaba ni kalau 3 huruf zahabah. Kalau 3 huruf zahabah. Kalau 4 huruf azhabah. Ya, biasanya kalau mat zahabah makna telah pergi ia. Kalau azhabah telah mempergikan ia. Macam tu. Telah mempergikan ia. Tapi di sini dengan makna menghilangkan. Sebenarnya menghilangkan ini juga tidak lari daripada makna pergi. Orang dah pergi daripada kita, artinya orang tu dah hilang daripada kita. Orang tu tak ada lagi di hadapan kita. Dia dah pergi dari kita. Jadi tak lari daripada maksud asal. Tapi macam mana nak mengagak dia menghilangkan? Menghilangkan. Biasanya bila ada penambahan an di depan. Azhaba an. Azhaba an. Depan tu kan anna tu. Na tu kami. An tu mana dari. Biasanya kita akan jumpa dalam Quran penambahan dia adalah an. Penambahan an ini juga terkadang merubahkan kalimah lazim kepada muta'addi. Ya. Dan begitu juga kita lihat di sini, ya, makna daripada pergi, mempergikan jadi makna menghilangkan. Ya. Jadi yang kita boleh lihat, ya, penambahan biasanya diletakkan kalimah an. Azhabaan. Tu ya, azhabaan. Jadi bila ada an tu makna telah menghilangkan ia. Macam tu. Telah menghilangkan ia dari kami. Okey, sekarang ni azhaba 4 huruf. Kalau mudhari' ni macam mana ya? Mengikut pelajaran yang lalu-lalu, kalau azhaba 4 huruf, kalau mudhari' apa bunyinya? Yuzhibu, bunyi depan. Mula dengan depan, yuzhibu. Azhaba, ya, bukan yazhabu. Yazhabu 3 huruf. Yuzhibu. Azhaba, yuzhibu. Yuz ya, bukan yaz. Yuzhibu. Ya. Sebabnya apa? Dia 4 huruf. Ya. Kalau zahaba, yazhabu. Yazhabu tu 3 huruf. Ya. Okey. Azhaba, kalau amarnya apa? Daripada 4 huruf ni senang nak buat fi'il amar. Azhaba, azhib. Kebawakan je jadi fi'il amar. Azhaba, azhib. Ya. Kalau nak cakap buka mic ya, mic ni tertutup. Azhaba, azhib. Kalau nahi, la tuzhib. Kena bunyikan depan.
La tuzhib. Sebab dia 4 huruf. La tuzhib. Isim fa'il muzhibun. Isim fa'il dah guna mim sebab dia 4 huruf. Muzhibun. Isim maf'ulnya muzhabun. Naikkan atas. Muzhi, muzha. Muzhibun, muzhabun. Ya. Okey, ulang sekali lagi. Madinya azhaba. Mudhari'nya yuzhibu. Amar azhib. Ya, nahi la tuzhib. Nahi. Isim fa'il muzhibun. Isim maf'ul muzhabun. Muzhabun. Cuba beri makna. Makna yang asal kita jumpa ialah menghilangkan. Ya, menghilangkan. Kalau madi, azhaba, apa maknanya? Telah menghilangkan ia. Kalau yuzhibu, ia menghilangkan. Kalau amar, azhib, hilangkanlah oleh engkau. Ada domir tu. Hilangkanlah oleh engkau. Kalau la tazhab, la tazhab. La tuzhib, sorry. La tuzhib. Jangan engkau hilangkan. Jangan engkau hilangkan. Muzhibun. Muzhibun yang menghilangkan. Yang menghilangkan. Muzhabun. Cantik. Yang dihilangkan. Satu yang menghilangkan, satu yang dihilangkan. Ya. Macam tu. Baik, kita sambung ayat yang ke-35. Allazi, Tuhan yang. Allazi, Tuhan yang. Ahallana, telah menempatkan ia akan kami. Telah menempatkan ia akan kami. Darul Muqamah, di negeri yang kekal. Di negeri yang di negeri ketetapan. Di negeri ketetapan. Dalam braket syurga. Min fadlihi, daripada kurniaannya. La yamassuha, tidak ia menyentuh akan kami. Fiha, di dalamnya. Nasobun, oleh kepenatan. Wala, dan tidak. Yamassuna, ia menyentuh akan kami. Fiha, di dalamnya. Lu'ubun, oleh kelelahan. Kelelahan.
ataupun kelesuan. Kelelahan atau kelesuan. Semak semula. Tuhan yang telah menempatkan ia akan kami di negeri ketetapan, yakni syurga, daripada kurniaannya. Tidak ia menyentuh akan kami di dalamnya oleh kepenatan, dan tidak ia menyentuh akan kami di dalamnya oleh kelelahan atau kelesuan. Ini kelebihan syurga, ahli syurga. Ya, di syurga ni dikatakan darul muqamah, negeri yang abadi atau tetap atau kekal. Itulah darul muqamah. Ya. Kita yang kat Selangor namanya Darul Ihsan. Ya. Negeri Sembilan Darul Khusus. Ya. Nanti dah mati minta-minta masuk Darul Muqamah. Darul Muqamah ni syurga. Ya. Ya. Darul Muqamah itu syurga. InsyaAllah. Ya, daripada kurniaan Allah itu dapatlah masuk ke Darul Muqamah ini. Dekat situ di syurga ini, kelebihannya la yamassuna, tidak ia menyentuh akan kami pihak di dalamnya nasabun, oleh kepenatan. Berjalanlah sepanjang-panjang di taman syurga tu. Ya, tak ada sakit lutut. Ya. Tak ada kaki kebas, tak ada. Ya. Lenguh-lenguh pun tak ada. Itu maknanya tak ada rasa penat. Wala yamasuna fiha lughub, dan tidak ia menyentuh akan kami di dalamnya oleh kelelahan ataupun kelesuan. Ya. Kat dunia ni kadang ya ada peringkat rajin sangat, bila lesu sangat. Ya, tak bermaya nak buat itu, nak buat ini. Ya. Kat sana dua sifat ini tidak ada. Ya, pertama nasabun, penat, yang kedua lu'ubun, letih atau lesu. Ya. Itu tidak ada. Ya. Tadi diterangkan tentang pakaian, hiasan. Ya, ini diterangkan tentang kita punya fizikal. Fizikal kita sentiasa cergas, ya, di syurga. Ini kelebihan syurga kalau nak tahu. Ya. Macam di dunia peringkat-peringkat umur belasan tahun, ya, jarang kena penyakit-penyakit. Ya, biasanya sehat. Ya. Sehat ya waktu itu. Tapi dah masuk umur 60 tahun ke atas, mulalah sana di sini lenguh, sini sakit, macam itulah, ya. Baru terasa, ya. Jadi kat sana, ya umur semua muda-muda. Ya, umur-umur belia. Tak ada orang tua kat sana, semua muda-muda. Jadi artinya ya sentiasa cergas, sentiasa sehat, aktif, bahasa dia, ya, aktif. Baik, ya, kita ada jumpa perkataan di sini, ya. Ahalla ni berapa huruf? Ahalla. Berapa huruf? 4 huruf. Alif, ha, lam, lam. Ya. Kalau kita ahalla ni, kalau kita nak jadikan wazan 4 huruf yang sama dengan af'ala, bunyinya ahlala. Ahlala asalnya. Ahlala yuhlilu. Macam af'ala yuf'ilu. Ahlala yuhlilu. Jadi kerana lam ada sabdu, dia digandakan, lam tu ganda, dia madinya jadi ahalla, tak ada ahlala. Jadi ahalla. Asalnya apa? Ahlala. Ikut wazan af'ala. Af'ala yuf'ilu, ahlala yuhlilu. Tapi bila dia ya dah jadi susunan kata ikut sarafnya, maka ya lam yang berganda tadi ahlala ada 2 lam disabdukan saja.
Jadi bunyilah ahalla yuhillu. Mudhari'nya kalau nak tahu yuhillu. Ya. Yuhillu. Ya. Amarnya ahlil. Ahlil. Nahinya la tuhlil. Isim fa'ilnya muhillun. Isim maf'ulnya letak mim saja. Mim halam. Mim halam muhillun. Kemudian isim maf'ulnya tukar baris atas. Isim mudhari lah, maf'ul. Isim maf'ulnya tukar baris atas muhallun. Muhallun. Cuba ulang yang ditulis tu. Nampak rajin menulis? Ya. Cuba ulang. Kalau madi apa? Ahalla. Mudhari? Tu tak betul tadi. Siapa cakap ahilla tu salah. Ahalla. Ahalla. Okey, mudhari'nya yuhillu. Amar? Ahlil. Nahi? La tuhlil. Ya. Fi'il isim fa'il? Muhillun. Isim maf'ul? Muhallun. Dan kita jumpa satu lagi perkataan yang sama akhirnya dengan sabdu, ya. Yamassu. Dua kali kita jumpa yamassu sini. Yamassu tu adalah fi'il mudhari. Ya, fi'il madinya ya massa. Mim sin massa. Massa. Kalau ikutkan 3 hurufnya masasa. Masasa. Kemudian sin dengan sin disabdukan jadi massa. Ya, massa. Mudhari'nya yamassu. Yamassu. Amarnya macam mana? Amar sin dengan sin. Sin dengan sin kita kena matikan. Ambil baris mim. Ambil baris mim tu, baris mim kan baris atas. Ambil letak kepada sin yang pertama. Kemudian sin kedua mati. Jadi sas. Tak. Ma jangan sebut. Ma jangan sebut. Kita sebut sin dengan sin mati. Sin dengan sin mati sas. 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 Kemudian mim kita dah ambil dia punya baris. Dah tak ada baris. Dia dah mati. Mim tu kita dah ambil barisnya. Dah tak ada dah. Tinggal mati. Matilah dia. Bila mati, kita letak alif. Kaedahnya sama juga. Letak alif. Jadi, apa nak bunyikan? Kerana dia fi'il madi, kita bunyi bawah ya. Tak ada bunyi atas. Imsas. Mim. Imsas. Ulang balik ya. Macam mana buat dia? Sin dengan sin. Matikan. Baris atas. Macam mana datang baris atas tu? Macam mana datang baris atas? Ambil daripada mim. Ambil baris mim. Baris mim tu kita ambil, letakkan pada sin. Letak pada sin jadi sas. Kemudian mim dah tak ada baris. Dah kena curi. Dah kena curi baris dia.
Jadi mim tak ada baris. Bila tak ada baris, tanda matilah artinya. Bila tanda mati, kita kena tambah dengan alif. Jadi bunyikanlah bawah. Imsas. Nahi dia? Nahi. La tamsas. La tamsas. La tamsas. Cuba ulang balik. Madinya apa? Masa. Madi yang masuk pula. Madi. Masa. Madi masa. Mudore. Yamasu. Amar. Imsas. Nahi. Latam sas. Cuba dalam segi makna. Masa apa makna? Makna dah ada pada mudhari' tadi. Telah menyentuh ia. Telah menyentuh ia. Mudhari'? Mudhari'. Ia menyentuh. Amar? Sentuhlah oleh engkau. Amar kita kena letak domir ya. Tetap amar mesti ada domir dia. Engkau ke, berdua ke, ramai ke, kena letak. Jadi sentuhlah oleh engkau. Kalau nahi, jangan engkau sentuh. Ulang balik. Kalau madi, telah sentuh ia. Tak payah oleh. Telah sentuh ia. Mudhari', ia sentuh. Amar, nahi, jangan engkau sentuh. Ya. Macam itulah cara kita nak meletak memecahkan ya fi'il madi ke mudhari' ke amar ya. Ini tak masuk isim fa'il ni. Ya, tak masuk isim fa'il lagi. Ya. Isim fa'il kalau bersabdu akhir ni, itu yang bunyinya isim fa'ilnya masun. Mim alif sin. Tapi mim alif sin tu bersabdu. Ma tu bunyikan panjang, masun macam tu. Ini yang sabdu akhir lah. Ya. Ingat tak kita baca Fatihah? Dolin. Kan dia punya madinya dolla. Dolla ada sabdu lam tu, dolla. Samalah dengan ni. Ya. Kalau misal kata dia jamak, masina, macam tu. Dolina, macam tu. Kalau jamak. Ya. Dia jenis yang sabdu akhir tu macam dollah. Waladdallin. Kan? Masin. Yang pula yang isim yang menyentuh ya. Okey ya, kita punya kuliah sampai situ dulu, insyaAllah kita
Masun bihi. Ada bihi. Boleh tambah bihi. Itu nak membezakan lah. Nak membezakan dia yang mim alif sin kemudian baha. Ba dengan baha, bihi. Itu hanya nak membezakan dia isim maf'ul dia. Baha marbutah, ha marbutah ya. Ha tu ha marbutah. Ha simpul. Jadi masun bihi, macam tu. Okey, sampai situ dulu. InsyaAllah kita sambung semula. Sadaqallahul azim.